Jadi kita masih lagi nak bicarakan. Imam pula tadi baca Allahumma inna naj'aluka fi Allahumma inna naj'aluka fi wa na'udzubika min syururim. Ya Allah, kami lindung, kami jadikan musuh-musuh ya Allah Yahudi lah hari ni di batang-batang leher musuh-musuh kami, dan kami minta lindung daripada keburukan-keburukan kejahatan kita mereka. Persoalannya siapa kejahatan mereka? Nah, jadi malam ni kita nak sambung. Dan paling best tentulah seperti saya sebut, daripada kita copy paste tah mana-mana sumber kan. Lebih baik kita baca Quran. Quran hidangkan cerita yang paling tepat kan, paling benar. Di sahabat-sahabat yang sekalian, sebelum tu saya nak minta izin tuan-tuan dengar satu lagu ni ya. Ya, lagu ni kalau tuan-tuan dengar, kalau tuan-tuan minat lagu lah. Kalau tuan-tuan dulu tahun 70-an 80-an ada piring hitam, tuan-tuan dengar lagu ni. Irama dia, rentak dia. Mungkin tuan-tuan yang lahir yang besar tahun 70-an ni 80-an, tuan-tuan pernah dengar satu kumpulan muzik namanya Boney M. Pernah dengar tak? Ha? Haji Mat pun pernah? Oh, handal. Ya. Tapi kalau tanya budak-budak ni tak tahu lagu ya. Ya. Faizal Tahir dia kenal lagu. Boney M ni semua orang tahu. Saya try pada seorang kawan. Ya, saya bunyikan lagu ni je, dia kata, "Oi, saya minat lagu ni Ustaz. Saya suka lagu ni." Ya. Ni rupanya geng-geng Boney M ya. Tuan-tuan ambil lirik ni, pergi dekat Google type By the Rivers of Babylon. By the Rivers ya, cerita di tepi sungai Babylon. Lagu ni top, ingat tahun 70-an lagu ni. Ya, Boney M ni ingat ya. Dia ada satu lagi apa, Boy Cool, entah apa-apalah lagunya lah. Ni tuan dengar ya. Tu yang kalau tuan-tuan dengar lagu ni, saya tak nak sebut. Tapi kalau tuan-tuan dengar muzik dia, macam ada memang lagu 80-an, awal 80-an. Saya tak nak sebut nama siapa yang nyanyi 80 orang Malaysia ni. Tapi rima, rentak dia sama. Samalah macam dengar lagu ni. Yang ni kita tepi lah. Nanti sambil medang-medang kita ceritalah siapa yang Ustaz masukkan ni. Ya. Jadi tuan-tuan sahabat sekalian, lagu ni top orang dengar. Haji macam mana boleh tahu je lagu ni? Zaman muda pernah muda lah. Ya, senang kita pernah muda lah. Tuan-tuan sahabat sekalian, tak apalah kita dengar lah lagu ya. Jangan tuan-tuan dengar lagu Isabella ke sama lah ya. Sahabat-sahabat yang nak cerita, lagu ni By the Rivers of Babylon ni, ajaib lagu ni, lagu Yahudi. Ada beberapa sahabat buat TikTok, saya masuk mencelak. Dia buat lagu background TikTok dia. Saya tanya kenapa guna lagu ni? Pergilah guna lagu Alicat sampai ke salam ke? Andaian saya, kenapa dia guna? Sebab dia tak tahu. Andaian saya. Jadi ketika Yahudi ini, ketika Palestin dijajah oleh kabilah Kildan, Raja Nebuchadnezzar II kan, menakluk Palestin, dia tangkap orang-orang Yahudi ni. Bani Israel ni ditangkap, dibawa mana? Diheret bawa ke Babylon, ke Iraq. Saya ingat dalam 60 tahun kot sebelum dia dibebaskan oleh Cyrus the Great, Cyrus of Persia. Raja Cyrus. Ini Raja Cyrus. Dalam tulisan Arab dia panggil Qarash, Kaf, Waw, Ra, Shim. Tapi saya tengok dalam Latin dia Cyrus. Cyrus the Great. Cyrus of Persia, Raja Parsi. Yang tangkap Raja Babylon. Ya? Kemudian dia dalam tempoh buangan inilah, dalam tempoh tawanan ni, ditangkap. Dibawa ke Babil, Iraq. Babil ni negara Mesopotamia, negara dua sungai. Dalam bahasa Arab, Bilad Ar-Rafidaini. Ada sungai Tigris, sungai Dajlah. Babylon ni apa? Iraq. Ketika di sinilah yang pertama dia buat Taurat palsu tu. Rabai-rabai pendeta-pendeta Yahudi ni ketika dalam tawanan itulah mereka, sebab jarak antara tawanan ni dengan Musa, jarak dia 600 tahun. Ditawan ni di Babil, diheret daripada Iraq, daripada Palestin bawa ke Babil, jarak dia jadi jarak yang terlalu jauh. Mereka ambil Taurat itu lalu diseleweng. Mereka cipta buat Taurat versi baru, Torah versi baru. Ketika mana? Di Babil ni, dalam tawanan ni. Di ketika dalam tawanan ini juga tawanan sedih. Tonton di penjara, ditawan kan, mesti sedih. Tu yang dia cipta lagu lirik ni. Tu yang dia kata apa?
Kita remember Zion kan, kita ingat Palestin tu. Dia penyanyi lagu apa? Ada tonton tengok dia punya, saya tak hafal sangat liriknya. Dia panggil Song Lord, Lord Song ke Son Lord ke Lord Song, ya, lagu Tuhan lah. Tonton baca satu-satu, baca ambil lirik tu tengok satu. Ya, jadi lagu itu dicipta untuk menghiburkan hati hidup dalam tawanan. Dia kata macam mana kami menangis, kami teringat di Palestin, tiba-tiba kau suruh nyanyi tentang lagu Tuhan untuk lagu kedamaian, mana boleh. Ni lagu ni, tonton tengok. Dan yang lebih handal daripada tu, lirik dia adalah lirik kitab suci. Dia bukan lirik yang diambil oleh Jui Manangah, bukan. Dia bukan lirik orang manusia biasa letak buat ni. Lirik tu diambil daripada kitab suci chapter 137. Ya, tonton tengok dalam Google tu, dalam TikTok tu. Dia ambil sebiji ayat macam ayat Quran lah. Ya, tonton ambil ayat Quran jadikan lagu, lirik lagu. Dia ambil dari kitab suci mereka. Tiba-tiba sampai ke Malaysia kita berlagu angguk macam kita angguk kitab suci dia. Betul ni. Sebab apa? Jahil. Betul tak? Itulah kita ikut. Kalau ustaz, tak apalah. Tonton yang lama tak apalah. Benda lepas tak apalah. Benda lepas jangan dikenang. Tapi kita nak tahulah ruginya kalau kita jahil. Ruginya kalau kita ikut-ikut kan. Jadi sahabat-sahabat sekian, handal Yahudi ni. Kita pernah sebut itu kan, dalam kisah yang pertama, watak penting cerita Bani Israel ni ialah Yusuf. Kan? Kita dah cerita handalnya dia kan. Kena bertemu sparring yang hebat juga, kena kita selabel dengan Yakub. Ya? Dia tak boleh. Bangsa hebat ni, kita tak boleh sparring, kita tak hebat. Kita pun kena hebat jugalah. Ya? Barulah kita akan samalah ya, fight ya. Jadi tonton tengok ayat 40. Jadi peristiwa yang kedua atau slut yang kedua selain Yusuf, watak kedua yang kita kena baca kaji bila kita nak baca Bani Israel ialah tentulah watak Musa. Sebab Musa ni antara ikon besar bagi Bani Israel. Bukan kata Nabi lain tak power, bukan. Tapi antara watak-watak penting ialah Musa. Jadi bila kita baca Musa ni, tonton nak jadi director kan malam ni, nak kita buat filem Musa ni, kena tengok. Tonton nak angkatkan siapa hero dia. Kalau nak highlightkan cerita Firaun, kena cerita Firaun lah. Dia watak utama dalam cerita kita malam ni, Firaun, kita kena cerita Firaun. Tapi malam ni saya tak nak highlightkan Firaun. Saya nak highlightkan Bani Israel dan Yahudi itu sendiri. Ya? Jadi filem kita malam ni, drama kita 40 minit malam ni, watak utama dia Bani Israel. Ya? Pelakon utamanya Bani Israel. Ya? Firaun sikit-sikit je. Ya? Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Firaun ni satu kerajaan yang lama. Saya baca Firaun ni memerintah Mesir 3,000 tahun. 30 dinasti. 30 keluarga. Kalau tonton suka baca lah. Kalau tak suka baca jelas sejarah Firaun sudah kan, dinasti Firaun. Tapi ada orang dia suka detail baca. Dia ada 30. Ada Ramses, ada Tutankhamun, ada Ahmos 1, Ahmos 2, Ramses 1, Ramses 2. Tonton hafalah ya, tak hafal pun tak apa sebut Firaun. Tapi nak beritahu Firaun tu bukan nama orang. Firaun itu ialah gelaran kepada raja Mesir. Ya, Firaun. Jadi banyaklah Firaun. Ya, ada Al-Farainah, Firaun, raja-raja. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Nabi Musa ini lahir pada zaman Firaun. Kita pernah sebut tuan-tuan, Bani Israel ini jarang dia sebagai penguasa. Bani Israel ini datang kat mana-mana tempat, dia bukan sebagai kerajaan. Dia bukan sebagai pemerintah. Dia datang duduk tempat orang. Dia hanya memerintah 2 kali je sebagai pemerintah. Zaman Daud dan Sulaiman. Itu pun dalam Syauqi Abu Khalil, dalam kitab Atlas Tarikh Islam disebut, Nabi Daud ini pun hanya cuma memerintah Baitul Maqdis saja, Al-Quds saja.
Tonton bila Ustaz sebut Baitul Maqdis, Al-Quds, Jerusalem ni benda yang sama. Ya? Cuma versi nama. Nama lain je. Kahirah orang Arab sebut, orang Latin sebut Kairo. Kan? Jadi orang Islam sebut apa? Baitul Maqdis, Al-Quds. Wilayah Al-Quds kan? Satu wilayah Al-Quds. Dalam bahasa Latinnya Jerusalem. Ada sebut juga Orsalem. Sama je lah. Tempat yang sama. Cuma versi sebutan saja. Jadi Nabi Daud ini hanya memerintah Baitul Maqdis saja. Yang baki Palestin diperintah oleh bangsa Palestin. Kemudian disambung Nabi Sulaiman. Ditonton bila baca Bani Israel ni, mereka tak handal mana pun. Mereka tak pernah jadi raja pun. Kalau nak compare dari pemerintahan, handal lagi Fir'aun. Kan? Ingat Sulaiman dan Daud ni hanya cuma tak sampai 100 tahun pun. Jadi zaman emas Bani Israel sebagai sebuah kerajaan tak sampai 100 tahun. Tadi kita bagi tahu Fir'aun 3000 tahun. Tuan-tuan, Nabi Musa duduk di Mesir, kerajaannya ialah kerajaan Fir'aun. Dinasti Fir'aun. Nabi Musa datang pada tahun 1200 sebelum Masihi. Ibrahim 1800 sebelum Masihi. Jadi jarak antara Nabi Ibrahim dengan Musa berapa tahun? 600 tahun. Sebelum tu umat manusia orang Arab khasnya beriman dengan agama Al-Hanif Ibrahim. Datang daripada mana Ibrahim agama? Kan Ibrahim dapat suhuf. Pernah dengar tak suhuf? Syariat ni Allah turun daripada langit dengan dua cara. Satu dibagi kitab. Ni kitab. Kulit ke kulit. Ni namanya kitab. Betul tak? Tapi ada dipanggil lembaran. Dia bagi selam atau tuan photostat. Kan? Adakah namanya kitab? Bukan. Dia panggil lembaran. 10 helaian. Kalau susah lembaran, helaian. 10 helai. Ada yang Nabi dapat helaian, suhuf nama bahasa Arab Ada Nabi yang dapat kitab, betul tak? Tuan-tuan ni tinggi sangat ke gaji hari ni? Baik dengar lagu tadi ya. Ada Nabi yang dapat wahyu daripada Allah dalam bentuk kitab, kan 4 je kitab. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Saya suka tonton supaya ingat itu turutan dia. First turun Taurat, second turun Zabur, third turun Injil, yang last turun Quran. Itu dalam bentuk kitab. Ada Nabi yang dalam bentuk suhuf, tadi ustaz saya, helaian. Siapa yang dapat? Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah dapat helaian. Nabi Musa dua-dua dapat. Kitab pun dapat, Taurat, helaian, suhuf pun dia dapat. Apa kandungannya? Syariat. Saya tak pernah baca lah helaian Ibrahim tu, tapi secara asalnya Quran kan turunnya syariat kan? Peraturan, undang-undang, akhlak, prinsip kan dalam Quran kan? Jadi tadi Ustaz sebut Ibrahim ni 1800. Musa 1200. Jadi sebelum itu orang Bani Israel ke apa-apalah, Yakub ke Ishak, dia mengamalkan agama Hanif Ibrahim, betul tak? Sampailah Musa, ya. Musa ini tadi Ustaz sebut dia membesar di Mesir. Jadi kalau orang lain fokus dakwanya satu ni je. Ibrahim pada orang-orang Babil saja. Tidak pada Musa. Musa kerjanya dua. Satu dakwah kepada Fir'aun dan Bani Fir'aun. Orang-orang Mesir lah, penduduk asal Mesir kan. Tukang sihir Mesir kan. Haman tu orang-orang Mesir lah. Kepala dia Fir'aun. Yang kedua kerja dia ialah dakwah kepada bangsa dia sendiri. Bani Israel. Dan dua-dua pening kepala. Yang ni pun susah, yang ni pun susah. Sebab tu kita tengok antara 5 sahabat Nabi, 5 Nabi yang diangkat dapat title Ulul Azmi kan. Nabi yang paling sabar 5 orang kan. Musa termasuk.
Walaupun Musa tak pernah kena azab tau. Beza dengan Ibrahim pernah cuba dibakar, Isa nak disalib, Musa tak pernah. Tapi sebab dia jumpa dua kabilah yang besar ni, yang dua-dua degil ni. Jadi dengan sabar dia layak naik pangkat. Special anugerah Nabi Ulul Azmi. Jadi tonton pada malam ni tu sebagai mukadimahnya nak bagi tahu jahat mana Bani Israel ni. Apa yang didepani oleh Musa ni. Cuma kita baca Musa ni tak sama kita baca Yusuf. Sebab Yusuf ni dia cerita dia letak dalam satu surah. Kita je satu tu habislah titik. Tapi kita nak baca kisah Musa dan Bani Israel, dia susah. Kejap kat sana, kejap kat Al-Baqarah, kejap kat surah ni, kejap kat surah ni. Jadi kena kesana kesini lah. Sebab tu saya tak minta Cikgu Din suruh photostat. Udin photostat boleh tak Ustaz 15 sampai 16? Tak boleh. Sebab dia bersepah sana sini. Ya? Sikit sana, sikit sini. Jadi kita ambil kepalanya saja malam ni. Ya? Bismillah. Ayat 40 tengok. Ustaz tak cerita habis ni. Kalau cerita habis sampai habis Al-Baqarah ni, 2 juzuk setengah ni, kalau baca Bani Israel ni, 4 pagi ya. Saya baca yang sampai je lah. Agak-agak kan 8.40 kita berhentilah. Ya? Tu dah keluar tu, bidangan dah banyak ni. Sebaik baru tak masuk. Kalau tak, tuan-tuan pun tak usyuk dengan kuliah ni. Ya? Kita agak-agak je lah ya. Nanti kalau tuan-tuan ada masa, tuan baca lah. Tengok bismillah. Ayat 40. Ya Bani Israel. Bani Israel. Uzkuru nikmati. So baca pendek-pendek. Ingatlah kamu nikmat-nikmat aku. Allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat aku yang aku bagi nikmat kepada kamu. Ni Allah berdialog dengan Bani Israel ni. Ya Bani Israel, uskuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku nikmatkan kepada kamu. Cuba kamu ingat balik nikmat apa dapat. Nanti kita baca ni, apa nikmat dapat. Tentulah nikmat paling banyak Nabi. Betul tak? Tak ada bangsa. Kita ni pun ya Allah kesian, tak ada satu Nabi bangsa Melayu, tak ada. Dia ni ratus ribu. Tolak Nabi Muhammad dan Ismail je dah. Lain semua Bani Israel. Satu. Kitab tadi sebut 3 kitab dapat tu. Taurat, Zabur, Injil, semua Bani Israel. Kita dapat apa? Quran lah ya, tapi sebagai bangsa tak ada. Ya, tak ada satu kitab bangsa Melayu. Allah turun dari langit dengan tulisan fully Melayu, BM bahasa Melayu, tak ada. Lagi Allah selamatkan, nanti kita akan baca lah. Allah selamatkan daripada Fir'aun. Jalan daripada nak bawa Fir'aun tu, nak selamat daripada Mesir tu, patah nak kepada Palestin sejauh-jauh tu, menyeberangi padang pasir Sinai tu, dijaga dengan ekon. Ya, di payung Al-Ghamam. Awan ni bagi sejuk ya. Tak payah ekon, tak payah apa. Awan memang memayungi mereka, tak payah payung. Special payung awan, redup daripada awan. Lagi apa? Mana wasalwa. Dapat makanan special direct daripada syurga. Nampak tak? Banyak nikmat yang Tuhan bagi. Sebab tu ingat. Sebab tu kan memang kita disuruh ingat nikmat kan? Tuan dengar tak saya baca? Ya Allah ampunkan dosa ibu yang pernah kami tumpang saja sebut. Supaya ingat, kau ingat tak ni? Malasnya lah nak sedekah Fatihah pada mak sendiri kan? Asyik lupa je kan? Tuan-tuan mak ayah yang dah meninggal, last ziarah kubur dia bila? Tak payah angkat tangan lah, jawab sendiri. Tonton yang mak ayah dah meninggal, mak atau ayah meninggal, last tonton ziarah kubur mak ayah tonton bila last? Ingat dah 2 tahun kot tak jumpa kot. Ingat dah 6 bulan kot. Ada je masa tak ada. Tapi pergi GM ada masa. Betul tak? Jadi lupa. Kan? Kita jenis, bukan tonton termasuk saya ni lupa. Sebab tu kena ingat. Ya Allah ampunkan dosa seorang wanita yang pernah kami tumpang rahimnya. Wanita yang pernah mandi pakaikan bukan saja, pakaikan bedak, sikat rambut supaya tonton boleh bayang kot lah.
Kalau boleh bayang lah. Kalau dah saya doa tu dah start motor, tak dan bayang lah. Tapi dah sempat dengar, ya Allah basuh saja bunyi, ya Allah dengan dengan lembutnya pernah membasuh kotoran najis kami yang pernah jaga malam saja. Supaya apa? Inilah. Bani saya kau ingat ni. Supaya bila kita ingat, kita kenang jasa. Kan? Dan kita bersyukur. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan penuhilah janji-janji kamu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kepada aku. Rupanya dalam sejarah ni ada satu perjanjian antara Allah dan Bani Israel. Kita buat filem janji setan kan. Buat filem janji setan, buatlah filem janji Tuhan. Apa yang kita pernah janjikan. Semua kita ni pernah janji tuan-tuan. Kita pernah buat satu perjanjian dalam perut kita kan, dalam ar-rahim, bahawa kita nak beriman dengan dia kan. Semua ada janji sebab kita lupa. Ada setan ni. Ya. Jadi antara janji Tuhan dengan Nabi Bani Israel ialah mereka perlu beriman dengan Allah. Dan Tuhan bagi kitab ni, dalam Taurat dia ni ada cerita tentang Nabi Muhammad. Bukan cerita, ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Ada karakter siapa dia. Ya. Tuhan sebut. Dan Tuhan kata, benda ni kau jangan rahsia ke? Kau jangan ubah yang aku dah bagi ni. Janji su janji. Aku dah bagi tahu kau beriman kena. Nanti ada Nabi Muhammad akhir zaman, sifat sekian-sekian. Kau janji ni. Nanti kalau dia datang, kau kena percaya kat dia, kau beriman dia, kau tolong dia. Ada janji. Jadi Tuhan ingatkan, aufu bi ahdi. Kau tunaikanlah janji kau tu, wahai Bani Israel. Kau tunaikan janji yang kau telah meterai dengan aku ni. Ufi bi ahdi. Aku tunaikan janji aku. Tuhan kata, kalau kau tak buat, aku tak bagi. Nampak tak ayat Quran ni? Apa janji Tuhan pula kat Bani Israel? Engkau buat semua ni, kau taat, kau semua follow apa yang aku dah suruh ni, aku janji kau syurga. Nampak tak? Ni. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat. Ni janji pertama ni. Selepas sebut janji ingat ni, Allah sediakan 7 ayat. Kau ingat 7 ni, kau ingat ni. Allah remind kat Bani Israel. Kau beriman dengan Quran. Tapi itulah, tak beriman. Yahudi hanya beriman pada Taurat sahaja. Yahudi tidak pernah beriman dengan Injil, Isa dan juga Quran Muhammad. Tak pernah. Taurat stop. Walaupun dia pernah action, dia beritahu kat orang, dia ada kitab, 3 kitab kan. Orang lain mana ada kitab. Bila dia turun kat Madinah tu, dia campur orang Madinah, orang lain mana ada. Tak ada sumber wahyu kan. Dia sukalah action. Dia seorang aja ada. Dia seorang pakai mes kat kampung ni. Memanglah dia aja yang ada. Gaya tak gaya, dia seorang yang boleh cerita. Orang lain tak dapat. Jadi dia seorang ada. Tu dia cerita. Nanti ada Nabi, ada Nabi, ada Muhammad, bla 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 bla. Sebab dia ada link dengan langit. Jadi Tuhan kata, kau tahu semua ni. Ya? Wala takunu awwala kafirin bi. Janganlah kamu jadi awal orang yang mula-mula kafir. Siapa yang mula-mula kafir dengan Nabi Muhammad? Siapa yang mula-mula kufur dengan Nabi Muhammad? Orang-orang Quraisy, betul tak? Orang yang mula-mula tak beriman dengan Muhammad ialah orang Quraisy lah. Sebab Nabi ni mula dakwah kat Mekah. Yahudi tak ada kat Mekah. Yahudi kat Madinah. Jadi sebenarnya orang yang mula-mula kafir dengan Nabi ni orang-orang Quraisy. Tapi ayat ni Allah bagi warning. Yahudi, kau jangan jadi orang pertama kafir tau. Sebab apa Allah tak sebut ayat ni pada orang musyrikin Mekah? Musyrikin Mekah,
Kau jangan jadi orang yang first kafir tau. Kenapa? Sebab orang musyrik Mekah tak ada kitab. Tak ada link dengan Tuhan. Tuhan nak beritahu macam mana? Dia pun tak ada Nabi. Siapa nak sampaikan? Siapa nak jadi perantara? Nampak tak? Yang tahu tentang kenabian, kamu saja Bani Israel. Jadi kalau kamu tahu, kamu janganlah jadi orang pertama kafir. Kamu orang pertama tahu, kamulah jadi orang pertama beriman. Nampak? Jadi kisah Yusuf ni kisah kekeluargaan, betul tak? Bunuh adik. Tapi bila kita baca kisah Musa, dia kisah kemasyarakatan. Kisah kenabian. Kan? Kisah keimanan. Jadi dua-dua jahat. Jadi Bani Israel ni ada jahat tentang kekeluargaan, ada jahat tentang kenabian, ada jahat, senang cerita semua jahat lah Yahudi ni. Dia ada jahat dengan Tuhan, dia ada jahat dengan Nabi, dia ada jahat dengan sesama manusia, Bani Israel. Yang biasa saya sebut tuan-tuan, saya buat kitab satu buku saya buat. Nama buku tu 13 kaum yang binasa. 13 kaum jahat, Allah punya marah, Allah binasakan dia. Kaum apa? Ad, Thamud, kaum Nabi Nuh, tentera Abraha, kan? Firaun, Qarun. Tu semua mati tu, 13 tu. Kaum Nabi Lut. Geng mancing hari Sabtu. Tonton Ashabus Sabti ni, geng Sabtu ni, Allah binasa, jadi beruk, kemudian mati. Allah azab bentuk Allah tukar jadi beruk semuanya. Ada satu pandangan kata yang muda beruk, yang tu jadi babi. Ada dalam tafsir, ya. Tapi senang cerita mati ya. Apa jenayah dia buat? Mancing Sabtu je. Bukan berzina pun, mancing hari Sabtu je, mancing hari Sabtu. Allah binasa. Kaum Lut, apa jahat dia? Zina je kan, homoseks je kan. Pernah tak baca kaum Nabi Lut dia makan riba, tipu orang, tipu timbangan? Tak ada. Satu je jahat dia. Homoseksual, liwat. Betul tak? Satu je jahatnya je. Kenapa Allah binasa? Mancing Sabtu je, Allah mancing Sabtu. Kita lagi hari Sabtu mancing, maghrib mancing, malam mancing, tak kena binasa pun. Kan, ni Sabtu je mancing kan, kena binasa. Sebab apa? Dan yang peliknya, kenapa Bani Israel jahatnya bukan satu? Yahudi ni jahat bertepek-tepek. Dengan orang jahat, dengan Nabi jahat, dibunuh Nabi. Kenapa Allah tak binasa ya? Satu persoalan tu. Satu persoalan besar. Ayat ni tuan laju ya. Ayat lagi nak baca lagi ya. Saya tak boleh baca detail lah ya. Ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. 42. Dan janganlah kamu mencampur aduk. Talbisu ni sepatutnya talbisu ni libas dasar pakaian. Kamu jangan asal ayat ni kalau nak baca sebiji-sebiji, jangan kamu pakaikan benda betul dengan benda yang salah. Ni pakaian ni. Wala talbisul haqqa bil batil. Tonton pakaian ni apa fungsi dia? Nak tutup detail-detail dalam badan kita. Betul tak? Kulit, panau, kurap, bulu, lagi apa? Tai lalat entah kat mana-mana. Lagi apa? Kedut, lagi apa? Jadi fungsi baju ialah tutup benda yang detail dalam. Jadi Tuhan kata, engkau jangan tutup benda yang detail kau tahu. Kau tahu semua Nabi. Nabi ni macam mana sifat dia. Kau tahu tentang Muhammad. Kau jangan tutup. Ni. Wataktumu pula dia. Dan kau jangan sembunyikan kebenaran. Yang lagi jahat. Wa antum ta'lamun. Hal keadaan kamu tahu. Tak bagi tahu benda benar. Sebab tak tahu lain tu. Ustaz cakap lah betul. Saya tak tahu nak cakap macam mana benda betul. Saya tak tahu. Lain kan?
Ini tak bagi tahu benda betul, engkau tahu tapi kau tak bagi tahu. Salah. Nampak tak? Bisa tak? Kau tahu tapi kau tak bagi tahu. Kau tahu benda betul, kau tak bagi tahu, salah tau. Jangan sembunyi benda yang kita tahu. Kena bagi tahu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sembahyang ayat 43. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Tuan-tuan pernah tengok sembahyang Yahudi? Cakap je lah sembahyang dah lah. Kenapa nak cerita rukuk pula? Kenapa ada 3 perintah? Sembahyang lah. Bayar zakat lah. Rukuk lah. Kenapa? Tuan, Quran ni handal. Kalau kita baca sedap Quran ni. Detail, halus Quran ni. Ada sembahyang ke Yahudi? Kita tanya. Ada kena bayar zakat ke Yahudi? Kena tanya. Kena rukuk katanya. Jadi kita baca Quran ni. Yalah tajwid. Tajwid tu satu hal tajwid lah ya. Itu nak kita baca dengan tu. Hukum ilmu membaca. Yang kita nak bawa ni ilmu tahu makna. Tuan-tuan nak bagi tahu Yahudi punya solat tak ada rukuk tau. Tuan tak percaya. Syekh kita kata, kok tak percaya? Kan? Tuan-tuan tak pernah tengok Yahudi yang pegang dia punya apa? Dinding kan, dinding buruk tu kan. Pegang kitab kecil, kopiah je ni. Tak pernah tengok? Pakai yang kopiah kecil tu. Kopiah memang tak saiz. Saiz kepala 23,5. Beli kopiah saiz 13. Memanglah. Tuan-tuan jangan suka-suka pakai kopiah je ni tu. Tu Yahudi tu. Biar tak pakai boleh. Pakai betul-betul pakai. Pakai macam ni. Pakai kopiah anak datang surau Jaafar. Yahudi. Satu ciri berpakai kopiah gaya Yahudi tu. Nak pakai penuh betul-betul. Tak pakai sudah. Ya? Kan dia berdiri baca kitab. Jadi Tuhan bagi tahu, kau ingat ni. Kau sembayang, tapi sekarang sembayang kau dah bukan sembayang Yahudi. Sekarang ada Muhammad, kau sembayang lah. Bayar zakat lah. Dan rukuk lah. Sembayang Muhammad ada rukuk, ada sujud. Nampak tak? Kau jangan kekalkan versi kau je. Nampak tak? Tapi dia buat tak? Dia ikut tak ni? Tak ikut lah. Tu kita nak cerita kejahatan. Apa yang Tuhan buat ni, semua yang disebut, minta kau tunai janji. Kau buat aja lah. Dah janji nak buat-buat macam ni kan, nak ikut kan? Wasta'inu bisabri wassalah. Itulah ayat tuan-tuan punya. Ayat 47 tuan-tuan. Diulang lagi. Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati. Ingat tak tadi ayat 40? Ingatlah nikmat-nikmat kami. Aku bagi nikmat bagi. Ingat tak? Ni ulang lagi. Nanti ayat depan ulang lagi. Kenapa? Tanda Bani Israel orang yang sentiasa lupa nikmat Allah. Sebab tu diantar banyak Nabi. Musa tinggal 40 hari. Sekejap ya kau tunggu kat sini ya. Kau tunggu tu sini. Ni Tuhan panggil aku ni. Nak bercakap, nak bagi Taurat. Kan? 40 hari. Bukan tinggal seorang-seorang terkontang-kanting. Ada satu Nabi khas jaga. Nabi Harun namanya. Harun kau jaga ni geng-geng ni. Bukan 40 tahun tau. Bukan 400 tahun. Bukan macam kita ditinggalkan Nabi Muhammad 1400 tahun tau. 40 hari. Sembah lembu. Sebab tu tuan-tuan sahabat sekalian, dalam kalau tuan baca lah panjang, saya tak boleh nak baca ni ayat berapa lembu ni. Sembah lembu ni ayat 67. Kenapa ada sembah lembu? Kenapa ada istilah sembah lembu ni? Kenapa special ada upacara Nabi Musa suruh Bani Israel sembelih lembu? Sebab Bani Israel ni pernah angkat lembu sebagai Tuhan. Kan? Jadi nak padamkan, nak clearkan bahawa lembu bukan Tuhan lah. Lembu adalah binatang kau boleh makan lah. Kau sembelih boleh ha? Faham tak? Supaya nak dia lawan. Daripada memuja lembu,
sembelih lembu. Nampak tak? Supaya kita nak ranakkan sifat memuja, mengagungkan lembu. Nampak tak? Tuhan bagi. Ya, nak didik, nak ajar Bani Israel. Ayat 49 tuan-tuan tengok. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Ni antara ujian yang Allah bagi kepada nikmat yang Tuhan bagi. Ni cerita nikmatnya. Apa kata? Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu daripada Fir'aun. Yasumunakum su'al adab. Mereka menimpa azab seksaan yang berat kepada kamu. Seksaan. Kenapa Fir'aun seksa Bani Israel ni? Kena berhenti je. Panjang ni. So ada pukul 2.30 bawah ni. Kena dah. Ingat tak dialog Piramli? Kena dah penyamun jumpa penyangga. Kan gitu dialognya kan. Fir'aun tu zalim. Betul tak? Jahat kan? Kena dah dengan Bani Israel yang jahat. Soalannya, apa yang menyebabkan Fir'aun ni marah sangat kat Bani Israel? Tengok. Bismillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, hajar-hajar sekalian. Bila sebelum ni Yusuf datang. Kan Yusuf ni pernah dapat tempat istimewa. Dia Bani Israel. Tapi dia pernah jadi pembesar. Menteri Perbendaraan Mesir. Diangkat. Zaman itulah dia panggil Bani Israel datang daripada Palestin untuk. Ada abang long besar boleh lah. Ada Yusuf boleh lah. Tapi tak apa, bukan masalah Yusuf. Dia sampai ke Mesir tu. Bani Israel, dia minta satu tempat khas. Boleh tak bagi kami satu tempat? Saya lupa nama tempatnya tapi jasan dalam bahasa Arab. Bani Israel ni dia tak nak tempat yang sama dengan orang-orang penduduk asal Mesir. Dia nak ada tempat special, tanah khas dia. Marah tak orang Mesir? Tonton Rohingya minta tanah, tonton marah tak? Duduk minta tanah. Haji marah tak? Sajalah nak lontar soalan ni kan. Kau datang tempat orang, kan? Tiba-tiba nak minta special. Nak minta VVIP. Mana boleh. Firaun marah. Itu satu. Okey. Kenapa Firaun ini tak boleh, kenapa Bani Israel tak boleh bercampur orang? Itu karakter dia. Satu bangsa yang selalu prejudis dengan orang lain. Nanti kalau campur dengan orang Jawa nanti bully saya. Nanti dia bunuh saya. Dia suka sangka buruk kat orang lain. Bani Israel. Jadi orang lain pun sangka buruk kat dia lah. Kenapa kau ni? Kau ni katak bawa tempurung ke ni? Keresumbang apa tak boleh campur orang? Nampak tak? Jadi bila dia datang ke tempat mana-mana tempat, dia ada satu masalah dalam masyarakat. Bani Israel. Nanti ada masa, kau dia, kau carilah sembang-sembang nanti sambil makan apa ni? Tak tahu lagi tak tahu lagi awak ya. Sambil makan-makan ni, type kataan ghetto. Tonton cari. GETTHO, ghetto. Ghetto, ada istilah. Ghetto, GHETTO kot je lah, ghetto lah. GETTO gitulah. Tengok ikir ni. Nah, betul ghetto ni ialah satu penempatan khas Yahudi. Ni zaman di Eropah Timur ni. Austria, Jerman. Memang dia di Eropah tu, ni cuma perkampungan Yahudi je. Dia tak boleh campur orang lain. Dengan pengotor dia, dengan jahat dia, dengan semua Bani Israel sepakat kata, inilah karakter bangsa Yahudi. Sebab tu bila kita baca di Madinah dengan Nabi pun, dia tak duduk dengan orang Madinah. Siang je keluar daripada kampung dia, kubu dia, ada kampung bentuk kubu, ada apa? Ada pagar. Sebab tu dia buat pagar di Gaza tu. Bukan pagar 5 kaki bang. Bukan pagar dawai tu. Pagar tengoklah berapa meter tu? 10 meter, 30 kaki. Nampak tak? Sebab memang dia takut. Padahal dia yang gebom Gaza. Betul tak?
Tapi dia takut ni kalau budak-budak Gaza kecil-kecil baling batu kena kepala benjol. Dia sangka, dia rasa ya, satu bangsa yang memang rasa selalu pandang serong pada orang lain ni. Satu. Yang kedua, setiap negara ni ada zaman turun naik, kan? Ada zaman bagus, zaman tak bagus. Jadi Mesir ini pernah zaman tak bagus tu. Jadi Firaun ni ajaklah, jomlah sama-sama kita terlibat dengan pengeluaran. Sebab akan ada zaman-zaman tak bagus ni, zaman kemarau. Kita kena sama-sama rewang, gotong royong, tanam gandum, sama-sama. Semua tak kira apa. Satu. Kedua, ni Mesir juga selalu diserang dengan Parsi, dengan Yunan. Kita sama-sama menjaga Mesir. Yang ni tak nak. Yahudi tak nak. Bab pegang cangkul, kerja-kerja berat, Yahudi tak nak. Yahudi ni sentiasa rasa dia adalah VIP. Sebab tu kalau tonton tengok kerja dia selected. Pertama, dia nak jadi lawyer. Kedua, dia nak jadi doktor. Ketiga, dia nak jadi peniaga. Peniaga pun bukan jual apa? Si cos apa ni yang makan dengan cicak tu? Apa Ross sesuatu isteri saya suka sangat beli apa nama? Frost. Tak lupa lagi saya lupa ni. Tu saudara Suhaila suka beli tu. Dia suka beli. Dia tak ada meniaga-niaga tu, tak ada meniaga tepi jalan, tak ada. Meniaga dia senjata. Tu yang dia bagi cadangan tu. Pandai dia buat kat Jepun ya. Jepun kau boleh buat apa industri kecuali kilang senjata, tengok. Kau nak buat radio, nak buat apa? Mesin basuh, kereta, silalah. Senjata tak boleh, nampak. Dua, emas. Dia pegang. Semua industri kelas tinggi eksklusif dia pegang. Yahudi. Tuan-tuan tak jumpa cleaner Yahudi datang jadi cleaner, tak jumpa. Sebab dia rasa dia adalah bangsa yang VVIP, special, eksklusif. Ayat 50, tuan-tuan sikit saya berhenti 10 minit saya berhenti. Jadi bila dapat bentuk-bentuk azab, siksaan, yuzabbihuna abna'akum, disembelih anak-anak lelaki. Nampak tak? Tuan baca tak? Yuzabbihu, ayat 49 tu. Yuzabbihuna abna'akum. Mereka ni siapa? Fir'aun. Menyembelih anak-anak lelaki kamu. Nampak tak? Handal tak Fir'aun ni? Quran tak sebut bunuh anak lelaki. Quran sebut Fir'aun sembelih anak lelaki Bani Israel. Kena kau lah. Kau jahat, kena kau kena sembelih. Bunuh tak semesti sembelih. Ada bunuh dengan cara lain kan. Tapi sembelih ni memang antara bentuk seksa lah. Doktor, satu orang ada berapa pint darah tu? 10. Kita ni ada, saya ni ada berapa pint darah? 40. Satu pint berapa liter ya? 4 liter ya? 4 point? Satu pint 4 liter, 1 liter, 4 pint 1 liter. Jadi saya ada berapa liter ni? 20 4 lah ya, 4 liter kan? 4 hingga 5 liter, betul ya? Dalam badan saya ni ada 4 liter. 4 hingga 5 liter, betul ya? Ketika tentera salib tawan Masjid Al-Aqsa ni, dia bunuh 70,000, dia sembelih 70,000. Kalau sembelih seekor ni, tengok haji darah tu, kalau 4 liter, kalau tu baru 10 ekor je ya. Macam banjir kat belakang tu kan darah. Kalau disembelih 70,000, macam mana Masjid Al-Aqsa je? Wush. Kena bayang sampai tak tu lah. Seorang 4 liter, kalau yang disembelih 70,000. Kita kena baca sembelih ni. Kalau bunuh tombak, mungkin darah tak banyak kan ji? Firaun buat kat Bani Israil ni, ya, kalau dia tembak ke kan, dia bunuh cucuk ke, dia gantung ke, cekik ke, darah tak banyak, tak keluar. Tapi bila sembelih, Allahu Akbar.
Bukan saja azab, bukan saja suasana mengerikan, yang tengok pun Allah Akbar ni. Wa yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup wanita-wanita kamu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azir. Ini merupakan bala yang besar. Bala lah. Perempuan, lelaki disembelih, perempuan dibiarkan hidup. Siapa nak jaga perempuan ni? Kalau dia diperkosa, dirogol dengan orang-orang Fir'aun, siapa yang nak tengok? Yang lelaki dah disembelih. Wa idza faraqna bikumul bahra, dan bila kami membelah laut untukmu sehingga kami selamatkan kamu daripada tenggelam Fir'aun dan berikut-ikutnya, fa anjaynakum, kami selamatkan kamu, wa araqna ali Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun, wa antum tanzurun, ayat 50 akhir, wa antum tanzurun, kamu melihat live dengan mata kamu. Ada yang pernah tengok mujizat Tuhan Nabi Muhammad? Ada yang pernah nampak Nabi belah bulan Isra Mi'raj? Tak pernah kan? Tapi kenapa kita beriman? Tak pernah ni kan? Bila berlaku? 1400 tahun yang lalu. Ni hebatnya orang Islam ni. Bani Israel bukan kata dengar, mereka tengok depan mata mukjizat. Semua mukjizat live. Kejar belah Nabi Musa ketuk batu terbelah laut, dia pun jalan, dia nampak dia kejar sambil gementar, dia pun naik seberang sana kan. Alamak, dah hampir dah dikejar, Nabi Musa pun ketuk balik, tenggelam, nampak terkapai-kapai laut. Berapa dalam? 30 meter? 200 meter? Dalam dia, saya tak tahulah laut merah ni. Depan mata. Wa idza wa'anna Musa 40 lailatan summa takhastumul ijla min ba'di wa antum zalimun, ayat 51 tengok. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian dan kamu Bani Israil menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan. Dan kamu orang-orang yang zalim. Ayat 52. Allah baiknya Tuhan kat Bani Israil ni. Thumma afauna ankum, kemudian kami maafkan kamu, la'allakum tashkurun, mudah agar kamu bersyukur. Syirik ni. Allah janji satu-satunya satu dosa yang Allah tak maaf syirik ya. Tuan-tuan jangan buat syirik. Satu-satunya dosa yang Allah kata takkan tiada maaf bagimu, syirik. Tapi tengok bila Tuhan dengan Bani Israil, Allah maaf lagi. Hebat ya Allah ni, baik Allah Akbar. Allah Akbar. Tuan-tuan last ya. Bismillah last. Ayat 55 tuan-tuan tengok. Ya, sampai sini dulu lah. Sampai dua lagi ayatnya. Maju saya baca. 55. Wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Tengok. Musa ni turun daripada tadilah 40 hari kan, dia Tursina turun bagi tahulah ada Tuhan bla 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 ni, ajaklah beriman. Dan nampak dah pun mukjizat. Jomlah beriman. Beriman boleh, tapi boleh tak nak kita tengok dulu, nak nampak dulu. Ya Allah, Bani Israil. Tengok yang terakhir tuan-tuan. Wa zallalna alaikumul ghamam, ayat 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan. Hebat tak? Ni dalam perjalanan dikejar oleh tentera Fir'aun. Katanya jumlah Bani Israel 600,000. Katanya tentera Fir'aun 1 juta, 1 million. Tuan-tuan sekalian, kalau kita baca Bani Israel ini, satu bangsa yang tak berkembang banyak. Ni 600,000 kan? Tengok ada hanya beberapa juta saja. Ingat Melayu lagi ramai kot. Orang buat kajian.
Kenapa ya Bani Israil ni tak ramai dia punya bangsa dia? Kita buka sejarah dia. Nabi Allah Ibrahim. Kan? Lama tak dia dapat anak? Lama. Dia declare dia mandul semua kan isteri dia kan, betul tak? Tuan-tuan, ni bukan saya cerita. Ni pakar sejarah cerita. Ahmad Syalabi dalam kitab dia Al-Nasraniyah. Al-Masihiyah. Kita tengok Nabi Yahya. Lama sampai ngeluh, Allah isteri aku dah tua, belum dapat anak. Jadi antara satu ujian kepada Bani Israel ialah mereka susah. Satu bangsa yang susah dapat anak dan sikit dapat anak. Sampai sekarang. Nampak tak? Tu kalau kita baca sejarah. Ya? Tengok antara kelebihannya. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Dan kami turunkan kepada kamu manna dan salwa. Wa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan makanlah makanan yang baik-baik dan rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Tengok. Apa balasan mereka? Last kita baca ayat. Bagi makan manna wa salwa, bagi payung ekon khas awan, kan? Selamat daripada dikejar Firaun. Apa dia jawab? Wa ma zalamuna, bukan kita yang zalim tau, Allah kata. Bukan kami yang zalim tau. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi sebenarnya merekalah yang menzalimi diri sendiri. Orang bagi makanan langit syurga, nak juga sayur-sayuran min bakliha wa fumi, nak bawang putih, nak adas, nak kacang dal, nak kacang merah, bawang merah. Nanti ayat belakang lah, ya. Tak dan baca lah, ya. Tuan-tuan, sampai tahap ini berapa jahat Bani Israil yang tuan-tuan jumpa setakat ni, kan? Dah Tuhan kata ingat banyaklah. Pertama, dia sembunyikan fakta Quran, kan? Yang dua, tak beriman. Yang ketiga, tak pernah bersyukur dengan nikmat Tuhan. Tuan-tuan ingat, kau ingatlah, ingat boleh tak? Ingat, banyak kali ingat. Pun tak ingat. Lagi apa? Sembah lembu, syirik lah. Dimaafkan, buat lagi. Ya? Ingat saya tanda lah, ya. Saya tanda ni sampai kalau kita baca tak kurang 20 kejahatan Bani Israil kepada Nabi Musa. Tak kurang 20. Kalau kita baca ini detail lah, panjang, tak kurang 20. Tuan-tuan sambunglah baca tu. Ni nanti dia ada sampai panjang. Lepas ni ada kisah tentang dia belajar sihir daripada Harut dan Marut. Tuan-tuan jangan kata tahu ni cerita Karut Marut. Ada cerita Karut Marut tu, tapi sebenarnya Harut dan Marut. Melayu je Karut Marut kan. Sebenarnya Harut dan Marut. Nama malaikat yang Bani Israil belajar sihir dengan dia. Sihir apa? Bukan silap mata hilang tau. Silap mata sihir untuk pisahkan suami isteri. Baca ayat Quran surah Al-Baqarah. Nanti ada kisah pula Talut, banyak lagi, ya. Tak tahu bila, tuan-tuan bacalah, ya. Kalau ada masa kita sambung. Tuan-tuan, terima kasih atas perhatian, kesabaran. Mudah-mudahan ada manfaat sedikit daripada apa yang kita sembang pada malam ni. Segala yang baik semua daripada Allah, yang silap adalah kelemahan saya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.